Hmm. Lupa habis hari ni. Hmm. Pagi ni habis semua terlupa dah. Baik. Dia kata syurutu sihatihi. Bermula syarat bagi sahnya. Sahnya ayis saumi. Tu nak takdir bagi domir bagi hi tu. As-saumi tu dia nak tafsir, dia nak tafsir pada kata domir bagi hi tu. Syurutu sihatihi ay syurutu sihati saumi. Ayis saumi tu. Nak tafsir bagi hi tu. Kata syarat sah puasa tu, nak ta'min pada kata puasa. Sawa'un kana fardhan aw naflan. Sama adalah ia saum itu fardu ataupun sunat. Tu nak ta'min pada kata as-saum. Sawa'un kana sama adalah ia as-saum tu fardhan ay sauman fardhan, puasa fardu, atau naflan ay sauman naflan. Syarat sah puasa tu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Mana dia? Ahaduha, dan bermula salah satu daripada arba'ati asya' tu. Islamun. Syarat dia mesti Islam. Kata syarat pada Islam tu, ay fil hali ay hali saumi. Yang ni pada ketika puasa tu. Pada kelakuan puasa tu, mesti dia Islam. Tafriq dia, fala yasihu min kafirin asliyin. Dan tidak sahlah ia puasa itu min kafirin asliyin, daripada kafir asli. Wala murtadin, dan juga tidak bagi orang murtad. Walaupun kata tak sah, tapi orang murtad tu wajib kena puasa. Nanti akan datang. Dia walaupun dia tak sah puasa, tapi dia wajib kena puasa. Nanti akan datang disebut bawah tu, nanti tengok. Ni pelik Habis. Jadi tak sah orang kafir dan juga tak sah puasa daripada orang murtad. Itu yang pertama. Wasaniha, dan bermula kedua daripada arba'atu asya'. Aklun. Ialah mestilah berakal. Apa maksud akal? Berakal. Ay tamyizun. Iaitu tamyiz. Tamyiz ni kita maksud kata, dia tu dalam keadaan sedar. Boleh beza. Kami tanya perbezaan, dia boleh membezakan. Tamyiz. Dia dalam keadaan sedar. Terjemah dalam keadaan sedar. Waras kita kata. Akal ni kita kata, tamyiz tu mungkin waras lah, mudah kata waras. Bukan tamyiz yang budak tu kan. Fayakhruju bihi al-majnunu wa nahwuhu was-sabiyyu. Maka keluarlah dengan dia, dengan akal tadi tu, dengan orang yang waras tu, al-majnunu, oleh orang gila. Maka keluar daripada orang berakal tu orang gila. Wa nahwuhu, dan seumpama orang gila. Orang pitam. Ataupun tak wajib puasa. Was-sabiyyu, dan keluar juga dengan berakal tu orang iaitu oleh kanak-kanak.
Sebab apa boleh kata keluar dengan berakal tu orang gila, dan seumpama orang gila iaitu kanak-kanak. Sebab apa? Ilat bagi satu yang mahzuf. Wa innama kana khuruju bihi al-majnun wa nahuhu wa sabidu. Idla, sesungguhnya adalah keluarnya dengan akal itu oleh orang yang majnun, dan seumpama orang majnun, dan juga oleh kanak-kanak tu. Sebab apa? Sebab apa kata keluar tu? Ilat pada yakhruju. Idla tamyiza. Ilat bagi satu yang mahzuf tu. Perhati tu. Cikgu Fikri ambil kat mana? Saya ambil kat mana? Dia perhati kita ambil kat mana. Jangan direlax. Tengok kita ambil kat mana. Idla tamyiza. Kerana tidak ada jenis tamyiz lah indahu di sisinya. Aima zukira. Aima indahu indal mazkur. Kerana tidak ada jenis perbezaan. Kerana tidak ada jenis perbezaan di sisinya. Di sisi yang perkara yang disebut, atau indahu indal mazukira, ataupun indahu indal mazkur. Di sisi yang tersebut itu, apa tersebut itu? Minal majnun wa nahwihi wa sabi tu. Tu. Habis itu. Walaisal muradu. Dan tidak dikehendakilah dengan dia, dengan akal tu, al-aqlut tabi'iyyu. Tak dikehendaki dengan akal tu, dengan akal tabi'i. Akal tabi'i ni akal asal kejadian. Macam kita kata budak tu lah. Habis budak tu tak ada akal, Ustaz. Dia ada akal fikiran. Itu akal tabi'i kita kata. Akal tabi'i ni akal yang dimaksudkan kejadian. Kalau tak ada akal tu cacat lah. Dia kata, sebab apa boleh kata tidak dikehendaki dengan akal itu akal tabi'i? Li'annahu. Ilat pada kata manfi. Ilat pada kata nafi. Li'annahu la yakhruju bihina izin as-sabiyyu. Kerana bahawasanya halawan syakna. Tak rujuk, domir tak rujuk. Tidak keluarlah dengan dia, dengan akal itu, hina izin, pada ketika itu, ay hina iz. Kanal muradu bihi al-aqlu tu. Kerana bahasanya tidak keluarlah dengan dia, dengan akal itu, hina izin, ay hina iz. Pada ketika itu apa? Hina iz. Pada ketika itu, ini pada ketika adalah dikenaki. Adalah dikehendaki dengan akal tu, akal tabi itu, itulah tak keluar tu oleh as-sabiyyu, oleh kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tu dia masih dalam lingkungan al-aqlu tabi'iyyu. Akal tabi'i ya. Akal yang masa kejadian tu. Ada pihak kita ni akal lain, bukan akal masa kejadian. Akal kita ni dengan mana? Orang yang waras. Atau orang yang dalam kesedaran. Habis. Itu syarat yang sah yang kedua. Wasalisuha, dan bermula tiga daripadanya, daripada empat. Wasalisuha wasalah arba'ah. Naqa'un min nahwi haidin. Naqa'un, sucilah daripada seumpama haid. Kata suci daripada seumpama haid tu, kanifasin wa wiladatin.
kaf tu nak misal pada kata seumpama haid. Kaf li tamsil dia panggil. Kata suci daripada seumpama haid tu, kanifasin, ini nak misal pada nahwin haidin. Seperti nifas, suci pada nifas, dan wawiladatin, dan suci pada wiladah, beranak. Walau li'alaqatin au mudghatin. Ini wayah pada kata wiladah. Ini walau kanatil wiladatu li'alaqatin. Walaupun adalah beranak itu, wayah pada kata wiladah. Walaupun adalah beranak itu, adalah ia li'alaqatin, dengan seketul darah, au mudghatin, ataupun dengan seketul daging. Ini apa? Ataupun seketul darah dan daging. Apa tau? Gugur lah, keguguran. Walaupun beranak tu keluar seketul daging ke, darah ke, kita main gugur lah. Pun tak wajib puasa. Menegahkan puasa juga. Wa illam taradaman. Sekalipun tidak melihatlah ia almar'ah, ia seorang perempuan tu akan darah, walaupun kita kata wiladah tu beranak tu tak keluar darah sekalipun, maka kita kata dia tak wajib, dia dipanggil luput syarat sah puasa. Dia nak suci. Wa yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i al-imsaku bi niyyati shaumi. Ni. Dan diharamkan, dan haram di atas orang yang haid dan orang yang nufasa, orang yang bernifas. Haram apa tu? Al-imsaku, ini oleh menahan. Tulis al-imsaku ay imsakul muftarat, daripada menahan berbuka puasa. Haram tadi kata tu biniyatis saum, ay hal keadaan imsak itu mutalabbisan biniyatis saumi. Hal keadaan imsak tu bersepakai dengan niat puasa. Kalau dia niat puasa tu haram. Dia menahan diri dengan sebab dia niat puasa atau haram. Wa illa, dan jikalau tidak. Dan jikalau tidak, wa illa ay wa illam imsak, wa illam al imsaku bi niyyati shaum. Dan jikalau tidak menahan dengan niat puasa. Maksudnya apa? Yang ni bi ankanat niyyati shaum lah, dengan bahasa dia niat puasa. Tadi dia menahan hal keadaan dengan niat puasa. Kalau dia tidak menahan dengan niat puasa, aywa illam yakun al-imsaku biniyati shaum. Dan jikalau tidak apa? Tidak menahan. Tadi dia haram, dia atau orang haid itu menahan. Kalau dia tak, ni kalau tidak menahan dengan niat shaum, fala yajibu ta'ati muftirin, maka tidak wajiblah memakan akan melampaui akan perkara yang membatalkan. Maksudnya apa?
Jadi kalaulah kita kata jikalau tidak adalah dia imsak untuk dengan niat puasa, maka tidak wajiblah melampauilah ia seorang itu muftirin, taati muftirin, tidak wajiblah oleh memakan akan perkara apa atau memakan akan buka puasa. Muftirin ini perkara yang batalkan puasa lah, membuka puasa kita kata. Maka dia kata maka tak wajib lah. Tadi haram di atas orang haid, nifas, dia niat untuk membuka puasa, dia niat untuk menahan buka puasa tu dengan sebab puasa. Kalau dia tak ada niat puasa, maka tak wajib lah untuk dia membatalkan puasa. Wa kaza aikanahul haidi, dan seperti itulah, dan seperti demikian itu. Seperti demikian itu apa? Seperti demikian itu seumpama haid dan nifas tu, fi adami wujubi taati muftir, pada ketiadaan wajib memakan akan atau melampaui akan perkara membatalkan puasa tu. Nahul aidi, seumpama hari raya. Sebab apa kata ni ilat pada kata ilat pada mana ni? Wa kaza, dan seumpama haid pada ketiadaan wajib taati muftirin tu. Seumpama itu nahul aini, seumpama hari raya. Kalau hari raya tu lagu mana? Nak niat ke tak? Iktifa'an bi'adamin niyati. Ilat pada kata ilat pada kata wajah syabah. Ilat pada kata wajah syabah fi adami. Sebab apa boleh kata ketiadaan wajib membatalkan puasa tu? Ilat pada kata fi adami wujubi taati muftir. Ilat situ. Ilat pada wajah syabah. Iktifa'an bi adami niyati. Kerana memadalah dengan ketiadaan niat. Dia tak ada niat dah, memang maklum dah. Dah masuk hari raya tu tak ada niat aku nak raya, tak ada dah. Dia tak payah niat dah. Bagi orang haid tu, memada dengan ketiadaan niat dah. Ada permasalahan tadi tu, orang haid tadi tu, dia haram, dia niat nak menahankan daripada makan minum tu, dia niat puasa. Itu haram. Kalau dia niat, dia kalau semata-mata, dia sebenarnya sunat bagi dia makan. Sunat dia menahan makan minum tu untuk orang haid. Bukan wajib. Bukan kata haram. Tapi yang haram tu dengan sebab dia niat puasa. Ni tak ni. Wa'lam anna hadha syuruta as-salasata. Ketahui olehmu anna hadhi syuruta, akan bahawasanya ini syarat-syarat yang tiga ni. Syarat yang tiga atas tu. Islam, akal, suci pada sumber mahid tu. Yu'tabaru wujuda fi jami'in nahar. Dikirakan, diiktibarkan akan tiga syarat ni, akan adanya, diiktibarkan, akan adanya, akan yu'tabaru wujuduha, diiktibarkan akan adanya, akan ada hadis syurutus salasah ni. Akan ini syarat tiga ni. Diiktibarkan fi jami'in nahar, pada sekalian sehari.
Ha. Ini semua iktibar pada siang hari. Falawir tadda auzala tamyizuhu bijununin. Dan jikalau murtadlah ia seorang, ia as-saim, auzala, ataupun hilanglah tamyiznya, tamyiz bagi saim. Hilang tamyiz itu bijununi dengan sebab gila. Au wajada nahul haidi, ataupun mendapatkan seumpama haid fi juz'in minhu, pada sebahagian. Kata murtad, ini takluk tanazuk dia panggil. Kata murtad seorang ataupun dia hilang tamyiz dengan sebab gila, ataupun dia mendapatkan seumpama haid itu, murtad hilang mendapat seumpama haid itu, tiga tu, fi juz'in minhu, pada sebahagian daripadanya daripada siang hari. Na'udzubillah, dia murtad pada pukul 3 petang. Dia dah puasa dah, tiba murtad 3 petang. Ataupun dia hilang akal. Dia jadi gila pada pukul 2. Ataupun didapatkan bagi dia seumpama haid. Tiga masalah tu, batala saumuhu, nasaya batallah puasanya, puasa bagi saim. Batal habis itu. Warabi'uha, dan bermula keempat daripada syarat yang keempat. Iaitu ilmun au zannun. Ialah mengetahui. Apa mengetahui? Yang ini yakin. Syarat sah puasa itu kena yakin. Au zannun ataupun zan. Ilmun dan yakin dengan zan tu, hal kadang yakin dengan zan tu, bikaunil waqti qabilan lisawmi. Yakin dengan zan tu sangka berat lah. Berat sangka. Dengan keadaan waktu itu, qabilan lisawmi, yang menerimalah ia waktu itu akan puasa. Waktu tu waktu yang boleh terima puasa. Bukan waktu yang diharamkan. Waktu tasyrik apa semua, tu bukan waktu yang boleh terima puasa. Waktu yang terima boleh puasa ni, waktu yang kita sekarang ni. Kita kata, masa Ramadan. Tengok. Tafriq dia, fala yasihu sawmu man lam ya'lam zalika, maka tidak sahlah oleh puasa bagi mereka yang tidak mengetahui, yang tidak mengetahui lah yang mereka itu, zalika, akan demikian itu, demikian itu apa? Kaunal waqti qabilan lisawmi tu. Tidak sah puasa bagi mereka yang tidak mengetahui lah yang mereka, akan demikian itu, ini akan keadaan waktu itu boleh menerima puasa. Dia tak tahu pun. Contoh dia puasa hari raya. Itu tak sah tu. Sebab dia tak tahu keadaan waktu tu boleh menerima akan puasa. Macam mana yang kata taswir bagi kata lam ya'lam? Ini nak taswir pada kata lam ya'lam. Macam mana yang dia katakan tak tahu tu? Wazalika adamu ilmihi, dan menyebabkan itu ketiada mengetahui akan dia, akan seorang tu. Wazalika, batu bali taswir. Hati tu, jaga fikri. Taswir pada kata lam ya'lam zalika. Macam mana yang dikatakan seorang tu tidak mengetahui akan keadaan waktu tu boleh terima puasa tu? Macam mana taswir dia, masalah dia tu?
Wazalika, dapat lam tu kita ambil masdar bagi. Wazalika adamu ilmihi. Wazalika adamu ilmihi zalika. Dan bermula demikian itu ketiada mengetahui seorang itu akan demikian itu kaunal waqti qabli sawmi tu. Musawwarun. Dibuat rupakan akannya bi anzanna adama dukhulahu. Bi anzanna adama dukhulihi. Nah. Dengan bahawa sangkalah ia seorang tadi tu ketiadaan masuk bagi waktu. Dia berat sangka tak masuk lagi waktu. Bila sebut zon ni dia mesti atas dari 50%. 60, 70%, 80%. Itu zon. Dia tak mengetahui itu maksudnya dia sangka kata tak masuk lagi waktu. Itu zon. Awis tawal amrani indahu, ataupun bersamaan dua pekerjaan di sisinya, di sisi man tadi. Ataupun dia syak. Itu bersamaan. Masuk ke tak masuk? Masuk ke tak masuk? 50-50. Itu istawa. Bersamaan oleh dua pekerjaan. Indahu indaman. Di sisi seorang tu. Tu. Habis. Wal waqtul ladzi la yaqbalu as-sawma huwal 'idani wa ayyamut tashriki wa ya salasatun ba'da 'idil adha. Dan bermula waktu alladzi yaqbalu as-sawma, waktu yang tidak menerima lah ia allazi akan puasa. Waktu yang tak menerima lah ia waktu tu akan puasa. Apa dia? Yang tak boleh timur puasa tu. Huwa al-'idani, iaitu dua hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kemudian wa ayyamit tasyrik. Bukan ayyamu dah. Dan juga hari-hari bagi tasyrik. Wa ayyamut tasyrik, bukan ayyamu. Atau pada aidani. Wahya, dan bermula ia ayyamut tasyrik itu apa dia? Salasatun ba'da Aidil Adha. Ialah 3 selepas daripada selepas, iaitu hari yang ketiga, ataupun 3 selepas daripada hari ini Aidul Adha. Lepas yang dia datang tu 3 hari pula. Wahya salah satu ayam lah. Yang ni dah 3 hari selepas daripada Aidul Adha. Habis itu. Faslun fi syuruti wujubi sawmi. Ini syarat wajib puasa. Tadi syarat sah. Ini syarat mewajibkan puasa. Terbeza tu. Macam kita kata syarat sah semayang dengan syarat wajib semayang. Tak sama. Syarat sah tu nak mengesahkan semayang kita. Syarat wajib tu nak mengesahkan wajib dalam semayang tu. Macam ni juga. Syarat wajib puasa. Ada juga. Tadi syarat sah puasa. Syarat sah untuk sah puasa kita. Ini syarat wajib untuk berpuasa. Nak puasa tu kenapa wajib dia? Tu beza tu. Syurutu wujubihi wujubi sawmi Ramadana. Khamsatu asya'a. Dan bermula syarat wajibnya ayis sawmi. Ayis sawmi Ramadana. Dan syarat wajib bagi puasa Ramadan itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Mana ada 5? Ahaduha Islamun. Ni baca cepat sikit. Yang pertama Islam. Ay walau fima madha. Walau kanal Islamu fima madha. Kena takdir. Walaupun adalah Islam itu pada masa yang lepas. Macam mana dia masa yang lepas di Islam dulu?
fayashmalul murtadda. Tafriq pada kata Islam tu, maka melengkapilah ia mamadha tu. Tafriq pada kata mamadha. Maka melengkapilah ia mamadha, apa? Perkara yang lepas tu. Al-murtadda akan orang murtad. Orang murtad kena puasa juga. Sebab dia Islam dulu. Lepas tu dia murtad. Dia kena puasa. Sebab apa boleh kata melengkapi akan orang murtad tu? Li'annahu mukhatabun bil ada'i. Tu sebab dia. Kerana sesungguhnya murtad itu dikhitabkan akan dia, akan ditujukan, dikhitabkan akan dia, akan murtad tu bil ada'i ay ada'i shaumi, dengan menunaikan puasa. Dia tu dikhitabkan dengan menunaikan puasa juga. Bandingannya macam mana? Kal muslimi, ni kaf li tanzir. Wa naziru zalikal murtaddi tu. Dan bandingannya seumpama orang murtad tu kal muslimi, seperti orang Islam. Seperti orang Islam juga. Sebab apa boleh kata dia wajib menunaikan puasa tu? Lisabqi islamihi, kerana terdahulunya oleh Islamnya Islam bagi orang murtad. Orang murtad tu dulu di Islam. Lepas tu dia kena puasa. Dia kena ingat ni. Ni banyak orang tak tahu ni. Ingat orang murtad tu tak kena puasa. Dia bukan syarat sah puasa, dia syarat wajib. Walaupun kita kata dia tak sah puasa, tapi dia wajib kena puasa sebab dia terdahulu waktu di Islam dulu. Ini syarat wajib. Bukan syarat sah ni. Habis. Tahulah zaman kita sekarang ni, pak kita orang murtad puasa tak tahulah. Kalau ikut hukum puasa kena wajib. Wasaniha taklifun. Yang kedua daripada 5 tu, syarat wajib puasa tu, ialah mestilah taklif, ini mukallaf. Ai bulughun wa aqlun. Kata taklif tu iaitu orang yang balik, orang yang berakal. Fala yajibu as-sawmu ala sabiyyin wa majnunin wa mughman alaihi wa sakranun. Tak wajib oleh berpuasa itu di atas kanak-kanak. Tak wajib, nak suruh tu boleh. Tapi bukan kewajipan bagi dia. Dan wa majnunun, dan juga orang gila. Wa mughman alaihi, dan orang pitam. Wa mughman alaihi itu dipanggil orang yang pitam. Wa sakranu, dan orang mabuk. Orang mabuk tak wajib puasa. Kalau qada, amal qada'u ay qada'u shaumi. Kita kata kanak-kanak, orang gila, itu tak wajib puasa. Tapi kalau qada' puasa, siapa yang kena qada' puasa? Kanak-kanak kena qada' tak puasa dia? Orang gila kena qada' tak puasa dia kalau dia sihat? Orang pengsan kena qada' tak puasa dia bila dia sihat? Dia sedar. Tengok. Amal qada'u ay qada'u shaumi. Adapun bermula qada' bagi puasa itu, fayajibu ala sakrani, maka wajiblah ia puasa itu di atas orang yang mabuk. Orang mabuk kena. Kata mabuk tu sakran mustaghriqan, kait pula. Wajib puasa tu di atas sebagai mabuk yang menghabisi. Apa mabuk yang menghabisi? Yang ni mabuk yang keseluruhannya ailin nahari, tambah sikit. Pada waktu siang hari dia mabuk sampai sepanjang hari. Tu wajib dia kena qada'. Itu orang mabuk tu kalau dia menghabisi bagi siang hari dia mabuk, itu wajib kena qada'. Wal mughma alaihi, dan juga orang pitam. Mutlaqan, tak kira. Orang pitam kena qada' semata-mata. Apa macam mutlaqan? Nak takmim bagi mutlaqan, ai sawa'un ta'adda bil izma aula. Sama ada melampauilah, sengajalah
orang pitam tu dengan pitam dia ataupun tidak. Aula ay aula ya ta'adda lah. Aula ya ta'adda bil igma. Sengaja ke tak sengaja, dia kena qada puasa juga. Lakin, ni tapi beza. Kalau orang tanya, sengaja tak sengaja dia pitam ke, itu dia kena qada. Habis tu tanya pula, qada tu segera ke tak segera? Lakin, istidrak pada kata takmim. Alal fauri, ini tambah sikit. Yajibul qada'u, tambah sikit. Yajibul qada'u al fauri inda ta'addi. Kita tahu inda ta'addi ke inda ta'adda? Kat ini. Inda ta'adda dah. Tu cikgu Fikri apa dia? Inda ta'addi. Ada ya. Ada ya. Ada ya, okey. Dia kata, lakin, yang ni yajibul qada'u. Wajiblah oleh qada', tambah sikitlah yajibul qada'u tu. Ambil atas balik. Wajiblah oleh qada' alal fauri, di atas jalan segera. Inda ta'addi, di sisi sengaja. Kalau sengaja, wajib kena qada' segera. Sampai habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, wajib kena segera. Wa alal tarahi, atau kata alal fauri. Wa yajibul qada'u alal tarahi inda adamihi, dan wajiblah qada' itu di atas berlambatan, inda adamihi, di sisi ketiadaan sengaja. Kalau berlambatan tu tak apa kalau tak sengaja. Macam mana orang sengaja pintar buat sengaja? Ada juga. Bi khilafis salati. Ini wazalika saumu. Ni tapi tak sama dengan semayang. Tengok, beza semayang puasa. Bi khilafis salati ay wazalika saumu bi khilafis salati. Dan bermula demikian itu puasa tu menyalahi dengan semayang. La ay fala, tambah fa tu, fa tafriq pada bi khilaf. Kena tambah fa tu. La yajibu fala yajibu. Tambah fa sekor. Fala yajibu alaihi qada'uha, maka tidak wajiblah di atasnya, di atas orang pengsan tu, qada'uha ay qada'us salah. Jadi tak wajib di atas orang yang pengsan tadi tu qada' semayang dia. Illa, melainkan idza kana muta'addiyan bi igma'ihi. Ni confirm lah, kena wajib Melainkan apabila adalah ia al-mughma alai tu, orang yang orang yang pingsan tu, orang yang pitam tu. Muta'addiyan bi igma'ihi, sengaja dengan pitamnya. Kalau sengaja tak boleh lah. Tu kena qada'. Ini dia pingsan. Pingsan waktu zuhur. Sedar-sedar waktu asar. Orang tanya kita esok dengan ini. Aku pingsan tadi waktu zuhur. Masuk waktu zuhur terus pingsan. Aku sedar waktu asar. Wajib tak kena qada'? Jawapannya tak wajib qada'. Kalau puasa wajib kena qada'. Aku pingsan seharian. Semalam aku pingsan malam. Wajib kena qada' tak, orang tanya. Tak kira sengaja tak sengaja, wajib kena qada'. Tu puasa, nampak tu? Habis. Wa yajibu alal majununi 'inda ta'addi. Dan wajib saum. Wajibnya puasa di atas orang gila tu
Inda ta'adi di sisi sengajanya, di sisi sengajanya. Kalau orang buat-buat gila tu lah. Wajiblah ia puasa tu di atas majnun. Di atas orang gila di sisi ta'adi, di sisi sengaja. Ayat ta'adi bil junun. Buat-buat gila. Tu wajib. Kena puasa. Habis. Wasalisuha itaqatun. Kuasa berkemampuan. Syarat wajib puasa ni kena ada kemampuan. Ni penting ni. Macam mana kata kemampuan tu? Ai kudratil lisami. Ini ada kekuatan bagi nak puasa. Fahamnya? Tafriq di situ. Fala yajibu ala man la yutiquhu. Maka tidak wajiblah ia puasa alaman di atas mereka. Mereka mana? La yutiku, yang tidak kuasa lah ia man hu akannya akan puasa. Orang yang tak kuasa di atas puasa tu tak wajib puasa. Siapa dia? Liki barin. Bagi orang tua. Orang tua, kalau dia tak mampu nak puasa, tak wajib dia puasa. Au maradin, ataupun sakit. Tapi sakit tu kait lah tu. Bukan sakit dengan sebab sesama. Dengan sebab demam biasa tu bukan. Habis tu? Sakit tadi tu, yubi'u tayammuma. Contoh, sakit yang mengharuslah ia sakit tu akan tayamum. Dia ada dua. Kalau kitab lain disebut, dia sakit biasa tapi dia semakin berat, semakin sakit lagi. Itu pun tak wajib puasa. Penyakit dia lagi kuat lagi kalau dia puasa tu, penyakit dia lagi kuat sakit lagi. Itu tak wajib puasa. Depan tu ada nanti. Depan tu ada nanti. Jadi yang sakit yang mengharukan tayamum ni macam mana? Contoh kita kata anggota dia tu kalau dia puasa kita kata kalau dia puasa juga merosakkan anggota dia. Contoh tekak dia sakit sangat. Kalau aku puasa ni boleh merosakkan tekak aku. Contoh kalau dia puasa lagi. Thyroid kita kata. Aku ni kalau bulan puasa ni thyroid aku makin kuat dia kata. Aku tak boleh puasa. Itu tak apa. Anggota dia rosak. Tu kata ataupun tangan dia ke sebagainya lah. Habis. Warabi'uha sihatun. Mesti sihat. Fala yajibu ala maridin. Maka tak wajiblah ia puasa di atas orang sakit. Qala fi syarhil min haji. Iaitu min haji ni syarah minhaj apa? Cikgu Fikri dah beritahu semalam dah. Bila syarah minhaj apa? Syarah minhaj tu Zakaria Al-Ansari tu. Minhaj apa nama dia? Minhaj Tulab. Minhajut Tulab. Minhaj Tulab. Dia Minhajut Tulab, dia ihtisar daripada mana? Alamak. Ya, kata. Satu kan tulis, dia tak boleh dengar, tu tak boleh. Betul. Orang mana kitab, yang ihtisar yang kitab mana? Ni Minhajut Talibin. Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi. Tapi dia matan bagi Fathul Wahab tu. Ni syarah minhaj tu mana Fathul Wahab tu lah. Kitab Fathul Wahab. Imam Al-Jauhari dia ringkaskan lagi nama kitab Nahjut Talib. Ringkas lagi daripada syarah Minhajut Tulab. Fathul Wahab tu. Nahjut Talib. Itu matan asal daripada Minhajut Tulab tu. Kok tu pula dah. Imam Al-Jauhari. Ni soalan kita ngaji syarah Fathul Wahab dah ni. Kitab besar. Fathul Wahab tu 4 jilid. Ni. Qala berkatalah ia siapa? Ia Syekh Zakaria Al-Ansari. Fi syarhil minhaji Tulab tu lah. Dia kata apa? Ni.
wa yubahu tarkuhu biniyati tarakhusi limaradin yadurru ma'ahu as-sawmu dararan yubihu tayammuma. Dan diharuskan meninggalkan akan dia akan puasa itu. Harus nak tinggal niat puasa tu. Ha. Harus niat meninggalkan akannya akan apa? Akan puasa itu biniyati tarakhusi dengan niat kelonggaran daripada syarak. Tu tarakhus. Rukhsah tu lah. Rukhsah tu bahasa Arab. Iaitu kemudahan ataupun kelonggaran syarak. Boleh kita meninggalkan puasa tu dengan niat untuk kemudahan. Tapi bagi siapa? 5 radin bagi orang sakit. Sakit tadi tu yadurru ma'hu as-sawmu, yang memberi mudarat lah serta orang sakit tu oleh puasa. Mudarat tadi maf'ul mutlak bagi yadurru. Akan sebagai dararan yubi'ut tayammum, akan sebagai yang memberi mudarat yang mengharuslah ia mudarat tu akan tayamum. Jadi sampai boleh memberi mudarat sebagai tayamum. Kita kata dia sakit tu dengan sebab anggota dia sakit tu tak boleh puasa. Ataupun sakit dia semakin berat. Kalau dia puasa tu sakit dia bertambah lagi, tambah lagi. Tu. Baik. Goyah. Goyah pada mana? Goyah pada kata yubihu. Kata yang mengharuskan tayamum tu wa in tara'a 'ala saumi. Sekalipun kedatanganlah ia orang sakit tu di atas puasa, walaupun dia mendatangkan di atas puasa sekalipun. Itu dikatakan diharuskan meninggalkan niat walaupun dia puasa juga. Itu pun dikatakan kelonggaran juga bagi dia. Tak payah puasa, tak payah niat puasa. Sumal maradu in kana mutbiqan falau tarkun niyati. Kemudian al maradu bermula sakit itu. In kana adalah ia sakit itu, jika adalah ia sakit itu mutbiqan. Mutbiqan ni apa? Ai mustamiran. Mustamiran. Ini berterusan. Sakit dia berterusan je. Kalau sakit dia tu berterusan, falahu tarkun niyati. Maka haruslah falahu ay fayajuzu lahu. Falahu ni mana fayajuzu lahu. Maka haruslah bagi orang sakit tadi tarkun niyati, meninggalkan niat. Orang sakit tu kena dia meninggalkan niat. Harus bagi dia meninggalkan niat. Sebab apa? Sebab sakit dia berterusan. Tiap-tiap hari orang tu sakit. Ni kena ingat lah. Kat ini kalau ada siapa-siapa sakit, orang tu ajar Rana. Kalau ada siapa sakit orang tu sakit lalu. Macam mana Ustaz? Nak puasa tak? Harus dia niatkan, tinggalkan niat puasa. Tak usah ada niat lah. Dia orang sakit. Tapi di sebaliknya, au mutaqatti'an, atau pada kata mutbiqan. Mutbiqan tu mustamiran. Kalau sakitnya, al-maradu in kana mutaqatti'an, kalau kesakitannya tu berputus-putus. Kejap sakit, kejap baik, kejap sakit, kejap baik. Lagu mana tu? Fa fihi tafsilun. Fa in kana ay fa fihi tafsilun. Tu. Dia kena ada tafsir lagi. Kalau dia tu berputus-putus, fa fihi tafsilun. In kana yujadu waqta syuru'i falahu tarkuha. In kana
Dan jika adalah ia puasa itu yujadu ada pada waktu masuknya masuk waktu ada, kalau adalah pada waktu masuknya masuk bagi puasa tu. Kalau dah masuk waktu puasa tu, kalau dia berputus-putus, jika adalah ia orang sakit tadi tu, dia sakit ada pada waktu masuknya puasa. Bila masuk puasa sakit. Falahu tarkuha. Ini fayajuzu lahu tarkuha. Maka haruslah bagi orang sakit tu meninggalkan niat. Wa illa ay wa illam yujad waqta syuru'i. Dan jika tidak didapatkan, dan jikalau tidak didapatkan ataupun tidak adalah ia orang sakit tu, dia tidak ada sakit pada waktu masuknya puasa. Ayat tak cukup tu, kena tambah sikit. Ai fala yajuzu tarkuha, tambah sikit. Dia ayat tergantung tu. Ada tak jawapan fala yajuzu tarkuha? Sebab tengah tambah tu. Fala ya wa illa ay wa illam yujad, tu kita takdirlah. Wa illa ay fala. Lepas tu kata sebut wa illa ay wa illa fala. Tapi fala tu tak ada, dia kena tambah tu. Rasa tak sedap tu. Bukan fa'in ada tu lain lah, tu masalah lain. Dia nak dua masalah. Kalau orang yang berterusan ni, orang yang berputus-putus sakit ni, kalau dia sakit pada ketika masuk waktu puasa tu, dia sakit, tu harus ditinggalkan niat sembahyang, niat puasa. Tapi di sebaliknya, wa illa, kalau tidak ada ia orang sakit tu pada waktu masuknya puasa, dia tak sakit pun waktu mula-mula puasa tu. Wa illa, tambah sikit tafriq dia, fala yajuzu tarkuha. Maka tidak haruslah meninggalkan akan niat. Tak boleh kena niat, kena niat juga. Nampak lagi tak? Cikgu Fikri. Wa illa ay fala yajuzu tarkuha. Kena takdir situ lah. Ke ada kitab dalam tu? Tak ada. Kena tambah tu. Habis. Fa in ada wahtaja ilal iftari aftara. Dan jika kembalilah ia orang sakit tu wahtaja, dan berhajatlah ia orang sakit tu kepada berbuka. Aftara, nescaya berbukalah ia. Kena buka. Kalau dia berhajat pada berbuka, nescaya kena berbukalah dia kalau berhajat. Tu dia katakan fa'in. Maka jika kembalilah ia ataupun jika berhajatlah ia orang sakit tu, berhajat dan kembali kepada iftar, kepada nak buka puasa. Aftara, nescaya dia kena buka puasa lah. Dia tak tahan lah. Dia sakit. Tu boleh buka puasa. Summa qala Az-Zayadi. Wa aftal Azra'iyu akhzan min huna. Telah memfatwalah oleh Imam Azra'i. Berkata oleh Az-Zayadi, telah berfatwalah oleh Imam Azra'i. Semua mazhab Syafi'i kita ni. Akhzan, kerana faham daripada di sini. Apa sini? Ay syuruti wujubi saum. Ataupun huna ay hadha syarti. Kerana faham daripada syarat ini ni. Apa? Syarat tadi itulah yang 5 tu. Syarat apa? Syarat sah ni. Syarat sihat ni.
fahami annahu akan bahawasanya maf'ul pada kata afta yalzamul asadina lazimlah oleh orang, lazimlah akan orang yang bercucuk tanam tu aiwanah wahum, dan seumpama al-hasadin tu wajib apa? Oleh tabyitun niyati kulla lailatin, oleh menjatuhkan niat, oleh berniat pada tiap-tiap malam. Dia kena niat tiap malam. Orang yang apa? Kita kata orang yang bercucuk tanam ataupun seumpama bercucuk tanam. Apa? Seumpama bercucuk tanam. Orang kerja kontrak. Ini. Orang kerja kontrak apa semua tu. Boleh kalau dia tak puasa tu boleh. Tapi dia kena niat. Dia tak macam orang sakit tadi. Kalau orang sakit tadi dia tengok dulu. Wajib niat ke tak niat? Kalau dia tu berterusan, itu tak dia kena meninggalkan niat. Kalau berputus-putus tengok dulu. Kalau dah sakit pada waktu masuk puasa, itu wajib harus niatkan, harus dia tinggal niat. Tapi kalau dia tak dapat sakit waktu masuk waktu, itu kena niat. Itu masalah sakit. Masalah orang buat kerja kuat ni, kerja kontrak apa semua ni. Buat jalan raya, letih tu. Itu wajib dia kena memperjatuhkan niat waktu malam. Summa man la'iqahu minhum masyaqqatun syadidatun aftara. Kemudian mereka yang menghubungilah akan mereka itu, daripada mereka itu, daripada al-hasadin tu. Siapa dia? Yang dia lahiqahu tu maksudnya orang yang menyerupai. Kemudian mereka yang menyerupai akan dia, akan man tu. Daripada mereka itu al-hasadin, daripada orang cucuk tanam tu, ialah menghubungi mana menyerupai. Hukum ni sama. Ialah masyaqqatun syadidatun. Ialah iaitu kepayahan yang payah. Letih, kepayah, ada masyaqqah. Jawab dia aftara, nescaya berbukalah ia. Boleh berbuka. Mereka yang menghubungi akan itu boleh berbuka ia. Ia man lahiqahu tu. Boleh berbuka. Tak ada masalah apa. Wa illa fala. Wa illa. Wa illam tulhiq. Nanti. Wa illa wa illam tulhiqu. Ambil situ. Dan jikalau tidak menghubungi dengan masyaqqatul syadidah tu. Kalau dia tidak berhubung dengan masyaqqatul syadidah, fala yuftiru, maka tidak boleh buka puasa. Kalau dia tak berhubung dengan perkara yang bersangatan kuat, masyaqqah kepayahan tu, itu tak boleh buka puasa. Dan ini kesimpulan dia cerita apa? Orang yang bercucuk tanam maksud, dia boleh buka puasa
harus bagi dia nak puasa, harus bagi dia nak buka puasa, tapi malam dia kena niat. Contoh kalau dia buat kerja pagi tu, nampak berat, boleh buka puasa. Atau kata, tapi kalau nampak kerja tak berat mana, maka tak boleh dia buka puasa. Habis. Wa khamisuha iqamatun. Mestilah orang yang bermukim. Fayuba'u tarkus sawmi li safarin qasirin biniyati tarakhusi. Maka diharuskan meninggalkan puasa bagi safar yang qasir. Maksudnya bagi musafir yang boleh jamak qasar. 90 tu lah yang jauh. Boleh tinggal puasa tu biniyati tarakhusi dengan kelonggaran syarak. Harus dia nak tinggalkan puasa, tapi akan datang dia tengok nak tinggalkan puasa tu waktu bila? Depan tu nanti. Fa in tadarrara bihi, dan jikalau mudaratlah man bihi bisaum, jikalau mudaratlah man tu dengan puasa, fal fitru afdalu, maka bermula buka puasa tu afdal. Afdal apa? Ai afdalu minas saumi. Dia ismu tafdil, dia kena ada mufaddal alai dia. Dia kena ada mufaddal alai dia. Fal fitru afdalu ai afdalu minas saumi. Wa illam yatadarrar. Dan jikalau tak mudarat, fal saumu afdalu ai afdalu minal fitri. Bermula puasa itu terlebih afdal daripada buka puasa. Ya, betul, tak apa. Habis itu. Qala Az-Zayadi wa zalika ay wa bayanu zalika. Wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu apa? Zalika rukhsah. Boleh ke domain muannas tu? Boleh. Sebab dia masdar. Ataupun zalika ibahati tarkisam. Bermula menyatakan akan demikian itu. Wa zalika ay wa bayanu zalika. Bermula demikian itu yang harus meninggalkan puasa tu. Bi ayyufariqa ma syurita mujawazatuhu fi salatil musafir qabla al-fajri yaqinan. Ni kena ingat ni. Dengan bahawasa memisahlah ia seorang, ataupun meninggallah, yufariqa, meninggalkan ia man tu akan tempat syurita mujawazatuhu, yang disyaratkan pada melampaui ma tu tempat fi salatil musafir, pada sembahyang musafir qabla al-fajri yakinan, sebelum daripada waktu fajar secara yakin. Jadi yang dikatakan harus meninggalkan puasa tu, bahawa dia meninggalkan tempat tu, tempat tu yang disyaratkan melampaui tempat tu pada solat musafir qabla al-fajri, sebelum daripada waktu fajar. Dia tak ada masalah kalau lepas daripada waktu subuh, kita nak itu boleh mengharuskan kita nak qasar, tak ada masalah. Nak puasa tu, nak meninggalkan puasa tu, syarat dia mestilah musafir sebelum daripada waktu fajar. Nampak tak? Disyaratkan melampaui itu pada solat musafir tu sebelum ada waktu fajar. Nak meninggalkan tempat tu mesti disyaratkan melampaui tempat tu pada solat musafir, tapi sebelum waktu fajar. Itu yang dikatakan boleh safar tu. Boleh kita meninggalkan tu. Ada pun kita keluar pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Nak musafir. Boleh musafir. Boleh. Harus tinggal puasa.
itu tak harus. Hatu kena puasa. Yang kata boleh kita niat tu sebelum waktu fajar. Kalau keluar sebelum waktu subuh tu boleh lah. Tu kena ingat Fikri. Ni banyak orang yang dia ingat. Musafir boleh. Kalau orang musafir tu boleh tinggalkan puasa. Keluar pukul 10 pagi boleh? Boleh. Tak kena. Dia kena sebelum waktu fajar. Nampak dia sebut tu. Wazalika bermula menyatakan demikian itu harus meninggalkan puasa tu dengan bahasa musawwarun. Dirupakan dengan bahasa meninggalkan seorang tu akan tempat yang disyaratkan melampaui. Akan tempat itu pada solat musafir. Tapi melampaui itu disyaratkan melampaui itu qabla al-fajri yakinan, sebelum waktu fajar. Secara yakin. Falau nawa lailan summa safara wa syakka asafara qabla al-fajri aw ba'dahu lam yuftir. Nampak ni. Jikalau meniatlah ia seorang, ia orang yang seorang tu lailan, pada waktu malam dia niat dah, summa safara, kemudian dia syak, dia musafir lah dia musafir, wa syakka, dan dia syak ia asafara qabla al-fajri aw ba'dahu. Dia syak kata dia musafir tu sebelum fajar ke atau lepas fajar. Dia syak, aku ni keluar tadi sebelum fajar ke lepas fajar. Lam yuftir, saya tidak boleh buka puasa lah tak boleh buka puasa. Tak boleh buka puasa. Macam tadilah. Orang tu dah puasa dah. Pukul 10 pagi dia dah puasa dah kat rumah. Malam tu nak puasa dah. Kemudian musafir. Musafir tu lepas waktu fajar. Tu tak boleh lah. Tak boleh nak buka puasa tu. Haram. Wa yusasna min zalika. Dan dikecualikan daripada demikian itu zalika. Zalika musafir tu. Mudi musafir. Orang yang berpanjangan musafir. Macam pilot kita kata, orang pilot ataupun orang apa? Bawa apa ni? Orang pilot. Lepas tu orang apa? Orang lori tak? Dia sentiasa musafir. Orang lori ke, orang buat kapal laut apa? Tu. Klasik apa yang dia? Apa dia panggil nama dia? Nama dia? Klasi ya. Tu orang yang mudi musafir. Tu boleh tak nak buka puasa? Tengok. Itu dikecualikan daripada demikian itu min zalika apa? Zalikal musafir tu. Mudi musolat dikecualikan akan orang yang berpancangan, orang yang sentiasa yang musafir. Fala yuba'u lahu al-fitru. Maka tiada diharuskan baginya, bagi mudi musolat al-fitru, oleh buka puasa. Dia tak boleh buka puasa. Sebab apa? Li'annahu yu'addi ila isqati wujubi bil kulliyah. Tu. Li'anna, ilat pada kata mudi musolat, ilat pada kata la yubahu. Sebab apa kata tak harus? Li'annahu, kerana sesungguhnya al-fitru tu, membuka puasa tu, yu'addi, membawalah ia yang buka puasa itu ila isqatil wujubi bil kulliyah, membawa kepada menggugurkan kewajipan secara keseluruhan, bil kulliyah. Jadi kalau begitu, bila mana dia nak qada? Jangan fikri. Dia kan sentiasa musafir. Nak qada tu bila? Sebab tu dia tak boleh ada, dia kata tak diuzurkan bagi dia tu. Nak kata dia boleh buka puasa, tak boleh. Walaupun dalam keadaan puasa dia tak boleh buka. Sebab apa? Sebab dia tak ada hari dah dia nak qada puasa. Orang yang musafir kena qada puasa. Habis dia tu sentiasa musafir, macam ni nak qada puasa? Tak boleh. Wa innama yazharu jawazul fitri fi man yarju iqamata yaqdi fiha. Sesungguhnya zahirlah oleh harusnya buka puasa itu fi man, pada mereka. Mereka mana? Yang mengharaplah ia man iqamatan, akan bermukim.
Tapi iqamah itu yaqdi, yang mengqadalah iman itu fiha padanya pada bermukim. Ini tak apalah. Harus tak dia nak buka puasa tu pada mereka yang mengharapkan dia tu boleh bermukim. Apa mukim? Kalau musafir tak boleh dah. Macam tadi, sentiasa musafir. Macam kita bermukim balik apa? Bukan kita sentiasa bermusafir. Sampai tempat tu tempat kita bermukim, nanti kita qada balik. Ini boleh. Sesungguhnya zuhirlah harusnya oleh berbuka puasa tak pada mereka, tapi mereka mana? Yarju, yang mengharaplah yang mereka itu akan iqamah, akan bermukim. Memang kita ni orang bermukim lah, akan datang akan satu tempat tu. Iqamah tu yaqdi fiha, yang boleh mengqadaklah ia mat itu fiha fi iqamah. Boleh. Dalam bermukim tu boleh kita nak qada. Ada pun orang mudi musafir tak boleh. Mana ada masa untuk dia dia nak qada. Sebab tu tak boleh tu. Tak harus bagi dia nak buka puasa. Qalahu as-Subki, berkatalah akan dia hazal hukmah, berkatalah di atas ini hukum ni oleh Imam Subki, wa tamadahu, dan berpeganglah akan dia akan hazal kalam ataupun hazal hukmi, berpeganglah akan dia oleh Syekhuna Ar-Ramli, oleh Syekh kami iaitu Imam Ramli. Intaha, selesai ialah ia qauli Az-Zayadi. Habis itu. Kemudian kata faslun fi arkanin shaumi. Wallahu SWT a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.